Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini video ini akan bincangkan soalan dihybrid yang seterusnya di dalam hukum Mendel, Mendel's Law. Okey. Seperti yang kita tahu, hukum Mendel yang kedua, Law of Independent Assortment, iaitu hukum kebebasan berpasangan untuk gamet. Okey, kita tengok soalan. In summer squash, okey, sejenis tumbuhan seperti timun, white fruit color F besar is dominant over yellow fruit color. Bermaksud sini warna putih adalah lebih dominan berbanding warna kuning. Dan juga yang kedua, trait yang kedua iaitu bentuk biji benih. Yang pertama, disc shape. Bentuk buah. Disc shape seperti cakera. Kemudian kita ada bentuk bulat, sphere. Disc shape di huruf besar lebih dominan berbanding buah yang berbentuk sphere. Okey, di sini kita ada dua trait. Yang pertama dari segi warna menggunakan huruf F. Yang kedua ialah trait bentuk tumbuhan, bentuk buah itu, iaitu bentuk disc dan juga bentuk sphere. Okey, soalan minta discuss about dihybrid cross of squash plant through breeding for white and disc shape. Okey, through breeding maksudnya homozygous. White and disc shape fruit dengan through breeding yellow and sphere shape fruit. Okey. Macam mana kita mahu tahu apa alel yang dibawa oleh white? Through breeding white. White tadi membawa huruf F kan? Jadi kalau white ada dua kemungkinan, sama ada FF huruf besar ataupun F huruf besar, F huruf kecil. Tapi ini bukan true breeding. So kita tidak ambil ini. Kita ambil ini true breeding mesti huruf besar. And then soalan yang ini white. Okay, white kita ada F besar, F besar. Disc shape fruit. Okay, disc shape huruf apa? Huruf D. Jadi kalau disc ialah dominan. Huruf besar, huruf besar. Jadi kita ada FF dengan DD dalam masa yang sama. Manakala tumbuhan yang hendak dikacukkan seterusnya ialah berwarna yellow. Yellow tadi apa dia? F huruf kecil lah. Sebab dia membawa resesif. Okey, dia bukan dominan, dia resesif. Yellow ialah resesif. True breeding. Tiada pilihan lain. Sebab bukan F huruf besar, F huruf kecil lah. Ini bukan. Ini semua kedua-duanya warna white. Kalau warna yellow membawa huruf F kecil, F kecil. So ini saja pilihan yang ada. Kemudian bentuk buah sphere. Sphere ialah resesif. Huruf apa? Di huruf kecil. Jadi kita guna huruf kecil, di kecil, di kecil. Okey. Determine F1 generation, F2 generation, genotype ratio of F2 and phenotype ratio of F2. Okay. First of all, kita buat macam ni dahulu disebabkan law hukum Mendel yang kedua. Tadi kita kahwinkan, kita kacukkan FF DD dengan FF DD huruf kecil semuanya. Okey, ini untuk parents, untuk gamet. Okey. Dia mesti independent law of assortment. Okey.
gamet ini akan berpasang secara bebas untuk male and female. So, kita dapat ini ya. Kalau ikutkan huruf ni, kita semua boleh tahu semua dapat yang sama, huruf yang sama. Okey, ini baru untuk gamet jantan. Kalau gamet betina pun sama. Hurufnya semua sama, senang saja. Okey, kawinkan balik. Okey, tengok dari mana saya dapat ni. Pun sama. So, maksudnya gamet yang pertama hendak dikacukkan FD huruf besar, FD huruf besar, FD huruf kecil, FD huruf kecil. Okey, apa yang terjadi dalam F1? Kita tidak akan, mustahil kita hendak cross tanpa menggunakan Punnett square. Okey, ingat lagi Punnett square dia ada 4 kali 4. Di sini kita isi dia punya induk. Kita tadi ada okey, yang ini yang warna hitam ni semua yang sama kan? Isi saja FD, 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 FD. Okey, itu yang pertama untuk gamet male. Okey, next kita ada female. FD huruf kecil. Di mana mau isi? Di petak yang di bawah. F huruf kecil, D huruf kecil. Semuanya sama. Jadi agak-agak boleh dapatkah F1 di sini? Okey, di sini ialah F1 kita. F1. Tempat yang kamu hendak isi ini ialah F1. Jadi kalau sekilas pandang, kita boleh tahu semuanya akan membawa F besar, F kecil, D besar, D kecil. Sampailah seterusnya. Okey. Semuanya sama. Semuanya sama. Okey. Saya takkan buang masa untuk habiskan yang ini. Kamu boleh habiskan. Cumanya di akhir nanti generasi F1 semuanya mempunyai F besar, F kecil, D besar, D kecil. Iaitu yang membawa kepada warna white. Yang ini bentuknya ialah disc. Disc shape. Okey. So, ini automatik kita dapat. So, kita sudah menjawab soalan F1. Determine F1 generation. Okey. Perlu tidak buat analisis genotype dan phenotype? Tidak perlu sebab soalan tidak minta. Soalan tidak minta, jadi kita tidak payah buang masa buat analisis tersebut. Okey, semuanya sama sahaja. Tiada langsung beza sebab semua sini sama dan sini. Okey, ini baru F1. F2 macam mana kita mau cari? Okey, F2 dari mana mau dapat F2? Kita saling kahwinkan F1 dengan F1. Maksudnya F besar, F kecil, D besar, D kecil. Kahwin balik dengan F1, F besar, F kecil, D besar, D kecil. Okey. Kahwinkan, so dia akan jadi macam mana? Mesti tulis step ini dahulu sebelum masukkan dalam Punnett square. Okey, sekarang F1 yang kita ada ialah F besar, F kecil, D besar, D kecil, kahwinkan dengan F1 yang sama. Okey. Di sini gamet kita ialah hukum Mendel kedua, independent law of assortment, gamet bebas berpasangan. Okey, kita tengok. F besar, D besar, F besar, D kecil. F kecil, D besar, F kecil, D kecil. Sama sahaja sebab induk kedua-duanya sama.
Ini pun sama. F besar, D besar. F besar, D kecil. F kecil, D besar. F kecil, D kecil. Semuanya saling sama. Okey? Okey. Macam mana hendak tentukan generasi F yang kedua pula? Kita gunakan Punnett square. Ingat, masa hendak tentukan gamet sahaja kita buat independent law of assortment ini. Ini sahaja gamet. Tapi kalau hendak dapatkan generasi F2, mesti buat Punnett square. Okey, isi dia macam mana? Okey, ini male, ini female. Jadi ini yang kamu isikan dalam Punnett square. Okey, tadi apa? F besar, D besar, F besar, D kecil, F kecil, D besar, F kecil, D kecil. Okey? Jadi di sini settle. Next ialah female yang seterusnya. Oleh kerana kedua-duanya gamet yang sama, jadi saya ikut macam begini. Kita ikut silangnya cross macam ni. Okey. Kemudian kita isi tempat kosong. Jadi yang tempat kosong inilah generasi F2. Tadi kita settle F1, sekarang kita settle F2. Okay. Isikan tempat kosong. F besar, F besar, D besar, D besar. Okay. Next di sini F besar, D besar, D kecil. Biasanya kita tulis huruf besar dahulu baru huruf kecil. Kemudian F besar, F kecil, D besar, D besar. Okey. F besar, F kecil, D besar, D kecil. Okey. Sambung. F besar, D besar, D kecil. Okey, saya akan ambil masa sebentar. Dia seumpama kita buat sifir, cuma di sini kita gunakan huruf. Okey, next. Baris yang ke-3. Kita mesti sama ni ya. Next, baris yang terakhir. Okey. Sekarang kita sudah siap generasi F2. Berbalik kepada soalan. Tadi kita sudah selesaikan F1 generation. F2 generation pun kita sudah selesai. Sekarang kita mahu analisis genotype ratio of F2 and phenotype ratio of F2. Okey, ingat. Genotype ialah set gene. Phenotype ialah fizikal yang kita boleh lihat daripada express daripada alel ataupun gen yang dibawa oleh tumbuhan ini setelah hasil kacukan. Okey, sekarang kita buat kerja sikit untuk menganalisis setiap satu-satu set gen ini. Okey, kita ada
F besar, D besar, D besar. Okay, saya tulis sini. F besar, D besar. Ada berapa? Okay, you boleh kira. Ada satu sahaja. Kita cross ini satu. Next, kita ambil huruf ini. F besar, D besar, D kecil. Ada berapa? Ada 2. Next, F besar. Okay, takut tak nampak pula. F besar, F kecil, D besar, D besar. Okay. Kita kira dari jadual ini tadi. 1, 2. Dia ada tempat lain lagi. Dia memang ada 2. Next, kita ada F besar, F kecil, D besar, D kecil. F besar, F kecil, D besar, D kecil. Ada di mana? Okay, kita ada 1, F besar, F kecil, D besar, D kecil. 2, 3, 4. Okey, sebab tu saya suka susun ikut yang ni sebab dia akan dapat cross, umpama cross bingo. Right, kita ada 4. Sebelum kita tertinggal, kita belum cross lagi yang ini. Okey, kita buat yang ni dahulu sebelum ke bawah. F besar, D kecil, D kecil. Okey, kita ada 1. Next, F besar, F kecil, D kecil, D kecil. 1, 2. Alright. Next, F kecil, D besar, D besar. Maaf, tak nampak sini. Kita ada berapa? F kecil, D besar, D besar. Ada 1 sahaja. Kita tulis sini 1. Okay, next. Kita ada apa lagi yang belum cross? F kecil, D besar, D kecil. Ada 2. Okay, lastly, F kecil, D kecil, D kecil. Ada 1. Jadi, cara jawab soalan yang ni tadi, genotype ratio, ingat, nisbah dia mesti ada tanda titik bertindih kan? Kita salin balik semua ni. Okey, jika kita jawab dalam soalan, nisbah genotype ratio of F2 and then salin balik yang semua ni tadi. 1 F besar, D besar, D besar. Okey, titik bertindih. Sebab kita nisbah kan? Next kita ada 2 F besar, D besar, D kecil. Nisbah 2 F besar, F kecil, D besar, D besar. Okey, kalau yang ni saya tidak muat di sini kan? Okey, nisbah lagi. Sini sudah tadi. 4. Ada 4 F besar, F kecil, D besar, D kecil. Nisbah lagi dengan 1 F besar, D besar, D kecil. Nisbah lagi dengan ada 2 F besar, F kecil, D kecil, D kecil. Nisbah lagi 1 F kecil, D besar, D besar. Nisbah lagi dengan ada 2 F kecil, D besar, D kecil. Okay. And then lastly kita ada 1 F kecil, D kecil, D kecil. Okay. Inilah bentuk
jawapan dalam menjawab genotype ratio of F2. Okey, yang ini adalah analisis kita. Kita salin dalam bentuk nisbah. Kemudian yang terakhir sekali, diminta phenotype ratio. Phenotype ratio ni mesti berdasarkan dari genotype. Okey. F besar membawa warna white. Tulis sini white. Ini ialah bentuk apa tadi? Kalau bentuk dominan disk. Huruf besar Jadi kita bentuk disk. Okay, this one also white and bentuk disk, warna putih, bentuk disk. This one also warna putih dan juga bentuk disk, warna putih dan juga okay, this one is different sebab huruf kecil membawa kepada bentuk buah yang sphere. Sphere di huruf kecil. Jadi kita bentuk sphere kat sini. Next, ini membawa warna white, bentuk S, sphere. This one, F kecil, warna yang tidak dominan, warna yang resesif tadi ialah warna yellow. So, dia yellow. Okay. This one, bentuk discus shape, discus sphere. So, of course, ini this, sebab ini dominan. Okay, di sini bentuk, ini warna yellow. Bentuk disk. This one yellow, bentuk sphere. Okey. Macam mana hendak terjemahkan dalam bentuk nisbah? Okey. Kita salin balik ciri-ciri dia tadi. Warna yang white and disk shape ada berapa? White and disk shape 1, 2, 3, 4, 5 campur 4, 9. Okey, yang lain tiada kan? So, ini kita pangkah. Kita ada 9. Kita tulis sini 9. Oleh kerana ini nisbah, saya buat siap-siap nisbah di sini, okey? Kemudian kita ada berapa? White, tetapi bentuknya sphere. Okey, ada berapa? White sphere. 1, 2, 3, maaf. 3, kita ada 3. Okey, next. Okey, di sini sudah settle. Nisbah. Okey, apa lagi bentuk yang kita ada dan warna? Yellow. Dan juga bentuk disk. Kira di sini genotype ratio yang tadi 1 yellow and disk 1 campur 2 yellow and disk 2 jumlahnya ialah 3. Okey. Okey, tidak cukup ruang, saya sambung di bawah sini. Okey, lastly thread untuk warna yellow dan bentuk sphere tak lain tak bukan ada 1. Jadi inilah jawapan untuk phenotype ratio of F2. Okey. Baik, itu sahaja. Sekian, kita sudah menjawab soalan dihybrid yang kedua. Sekian saja dari saya. Terima kasih.